Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam Bicara Ilmu PPD Tanah Merah untuk hari ini. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, kita masih lagi meneruskan perjalanan kita untuk menghabiskan teka-teki Imam Al-Ghazali, iaitu kita dah selesai ya sebahagiannya. Benda yang paling besar iaitu nafsu, benda yang paling berat iaitu amanah, dan amanah yang telah saya bincangkan semalam iaitu amanah yang kedua. Amanah yang pertama mengurus diri, amanah yang kedua kita kena urus keluarga, dan pada hari ini kita berbicara amanah yang ketiga, iaitu kita menguruskan kerjaya. Mengapa kita perlu menguruskan kerjaya? Jawapannya ialah kerana kita sendiri yang memilih untuk bekerja dengan majikan. Majikan kita ialah Kerajaan Malaysia. Kita sebagai guru ataupun AKP di bawah Kementerian Pendidikan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang. Apa yang patut kita lakukan, yang patut kita utamakan? Pertama, patut kita laksanakan amanah dengan penuh integriti. Apa maksud integriti di sini? Maknanya kita melaksanakan tugas sebagaimana yang sepatutnya kita lakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh memenuhi perkara-perkara yang patut kita laksanakan berasaskan kerja tugasan yang patut kita lakukan. Umpamanya sebagai seorang guru, ataupun pada awalnya guru ataupun mana-mana kaki tangan kerajaan, amanah integriti yang pertama ialah menjaga masa. Bagaimana kita menjaga masa kerja kita? Kalau para pentadbir, pegawai dan AKP terikat dengan 8 jam sehari waktu bertugas, maka kita masuk pada jam 7.30, kita berhak untuk keluar 4.30. Waktu itulah yang digunakan untuk bekerja. Tetapi kalau kita masuk lewat, kita balik awal, itu namanya dah melanggar integriti. Ataupun kita tak utamakan penggunaan masa ini. Walaupun sekolah cuti ke, hujan ke, ribut ke, banjir ke, selagi tidak ada halangan untuk kita ke tempat kerja, sehari mesti kita cukupkan 8 jam kita bekerja. Dan kita ingatkan bahawa apabila kita menggunakan waktu kerja tersebut untuk perkara-perkara lain, untuk perkara-perkara peribadi dan sebagainya, seelok-eloknya ya, kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, mungkin kita boleh menggantikan pada masa yang lain. Jadi apa yang nak ditekankan di sini ialah kita jaga masa. Kalau guru pula, ini penting. Guru terikat dengan jadual waktu. Ya, apabila terikat dengan jadual waktu, kita bukan dengan diri kita saja, tapi kita terlibat dengan pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Anak-anak murid kita. Jika waktu kita 9.30 hingga 10.30, contohnya waktu kita satu masa 30 minit contohnya. Kalau kita lewat 5 minit satu waktu, kalau dalam sehari kita mengajar 5 masa, bermakna 25 minit kita telah membuang ataupun kita tidak memenuhi yang sepatutnya. Ya, 25 minit kita lewat. Kalau 25 minit dalam sehari kali dengan 5 kali pula dengan 4 minggu, jawapan itulah jam yang kita tidak sempurnakan tanggungjawab, tak sempurnakan amanah. Walhalnya Kementerian Pendidikan tidak pernah cuai gaji kita walaupun 1 sen, tak pernah berkurangan. Sebab itu saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Don ya, yang menyebut bahawa jika kita gaji 5,000, tiba-tiba kita bekerja seperti orang gaji 10,000, maka tahulah Tuhan memberi lebihan tersebut dalam bentuk-bentuk yang lain.
Bentuk-bentuk yang lain itu yang kita nak. Keberkatan rezeki, anak-anak yang okey, kesihatan kita, hidup tenang. Perkara itu adalah perkara yang tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Maka Tuhan berikan lebih kepada kita kerana kita bekerja lebih daripada yang dibayar. Tetapi ingat, kalau kita gaji 5,000, kita bekerja seperti orang gaji 3,000, maka tahulah juga Tuhan untuk membocorkan rezeki kita di mana-mana. Anak orang lain sakit sikit, Panado dah sembuh, tapi anak kita berkali-kali ke hospital swasta, tak sembuh-sembuh. Contoh. Begitu juga dalam kehidupan. Orang lain duit tak berapa ada, tetapi hidup tenang. Tapi kita rumah besar, duit ada, tapi hati tidak tenang. Mungkin disebabkan oleh apa yang dikatakan tadi, bocornya rezeki kita tersebut, kerananya kita tak sempurnakan tanggungjawab dari segi masa bekerja. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, marilah kita gunakan waktu bekerja sepenuhnya demi untuk menjunjung integriti dari segi ketepatan waktu. Yang kedua, dari segi kejujuran melaksanakan tugas. Ya, kita tidak melaksanakan tugas demi kerana ada sebab-sebab yang lain untuk mencari keuntungan peribadi, menyalahgunakan kuasa dan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Apatah lagi kalau perkara-perkara yang tak sepatutnya itu melibatkan kesalahan seperti rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, dan ini boleh membawa kesan yang besar dalam kehidupan. Bukan sahaja rezeki tak berkat, masuk pula ialah namanya iaitu rezeki-rezeki yang tidak halal, dan ini menyebabkan berlakunya perkara-perkara keberkatan dalam kehidupan tidak ada yang menjejaskan kehidupan kita sendiri. Sebab itu, ya, tuan-tuan sedang pendengar yang dikasihi sekalian, mari kita bekerja penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Jadi dalam soal ini juga kita biasakan diri kita, ya, kita biasakan dengan ketepatan, kejujuran, tidak menyalahgunakan kuasa, dan kita biasakan diri kita menjadikan jawatan yang kita pegang ini sebagai ladang untuk kita menyumbang jasa kepada orang lain. Ya, sabda Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak jadi orang yang banyak memberi manfaat ini melalui kita laksanakan tugas sebaik yang mungkin. Jadi itulah dia, tuan-tuan sedang pendengar yang dikasihi sekalian, kita telah selesaikan, iaitu selesai dari segi teka-teki yang kedua, perkara apa yang paling besar. Jawapannya iaitu perkara apa yang paling berat, iaitu amanah. Amanah dari segi apa kesimpulannya? Amanah mengurus diri, amanah mengurus keluarga, dan amanah mengurus kerjaya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.